warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami ingin menerangkan dua tajuk, iaitu dua kaedah kuliah. Kaedah ke-28 Al-Mashghul la yushghal. Kaedah ke-30 Man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. InsyaAllah. Jadi teruskan tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Asbahani bin Naim, Geometrik I18303304. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kaedah ke-28, iaitu Al-Mashghul la yushghal, yang bermaksud yang sibuk tidak boleh disibukkan lagi. Okey, untuk huraian kaedah, ia akan bawa maksud sesuatu yang sedang dijadikan objek atau tumpuan kepada perbuatan tertentu. Ketika itu, ia tidak boleh lagi dijadikan tumpuan atau objek perbuatan tertentu yang lain. Okey, dalam bait yang ke-84, iaitu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, wa kullu mashghul falaysa yushghal bimuskitin lima bihi yanshagil, yang maksud seluruh orang yang sibuk tidak boleh diberikan kesibukan dengan sesuatu yang bisa menggugurkan kesibukannya yang utama. Okey, apa yang kita boleh faham? Maksud dari kaedah ni adalah orang yang sibuk dengan sesuatu perkara, kita tak boleh sibukkan lagi dia dengan benda yang lain sampai kita boleh mengganggu kesibukan dia yang pertama tu. Maksudnya, contohlah, kita bagi contoh. Contoh orang yang tengah solat. Bila orang tu tengah solat, kita tak boleh batalkan solat dia semata-mata kita nak semata-mata disebabkan benda yang lain. Contoh, kita nak suruh dia buat something. So kita suruh dia batalkan solat dia untuk dia buat benda yang kita suruh tu. So tak boleh lah. Jadi mudah faham, orang yang telah mempunyai urusan tidak boleh dibebani dengan urusan yang lain. Contohnya macam solat tadi saya cakap. Okey, seterusnya rumusan kaedah. Okey, rumusan kaedah. Rumusan kaedah. Maksud daripada kaedah ini adalah sesuatu yang telah dijadikan objek daripada suatu akad atau kontrak. Okey, akad atau kontrak ni perbuatan tu lah. Maksud contohnya macam saya cakap tadi, solat. Itu kontrak kita lah. Objek tu kenapa kita buat kontrak tu. Contohnya, kita solat sebab kewajipan kita. Jadi ia tidak boleh dijadikan objek kepada suatu akad dan kontrak yang lain. Jadi maksudnya kita tak boleh batalkan solat kita tu sebab kita nak buat benda lain. Macam yang tadilah, contoh kawan kita minta kita buat sesuatu, tolong dia. Kita tak boleh batalkan solat dia semata-mata nak buat apa yang dia minta tolong tadi, sebab itu objektif kita, iaitu kewajipan kita. Jadi kat sini, hal ini kerana ia terikat atau masih terikat dengan akad dan kontrak yang pertama. Waktu kita tengah solat, tiba-tiba dia nak suruh kita buat benda lain. Tentu kita dah terikat dah dengan kontrak tu, iaitu solat. Kita dah terikat, jadi kita tak boleh masukkan benda lain dalam solat tu. Itulah yang boleh saya sampaikan. Saya harap membantu untuk anda semua faham. Sebenarnya saya serahkan kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, nama saya Muhammad Adli Haji bin Adnan, Geometrik I18303294.
Baik, saya akan teruskan pembentangan untuk melihat kepada hukum furuk. Baik, hukum furuk yang pertama ialah seseorang yang telah menggadaikan suatu barang miliknya untuk melunaskan hutangnya tidak boleh mengambilnya semula untuk tujuan jualan. Maksudnya, jika seseorang itu sudah menggadaikan suatu barang miliknya, contoh dia menggadaikan rumahnya untuk melunaskan hutang. Jadi dia tidak boleh menjual, maka dia tidak boleh mengambil rumah itu semula untuk dijadikan jualan. Seterusnya, Rizal memajak tanahnya kepada Ahmad, maka Rizal tidak boleh memajakkan tanahnya itu kepada Fitri. Baik, di sini pula kita sudah lihat di sini ada berlaku suatu akad. Akan tetapi akad yang dilakukan oleh Ahmad pada mulanya ialah dia mahu memajakkan tanahnya itu kepada Rizal. Rizal mahu memajakkan tanahnya itu kepada Ahmad. Akan tetapi dalam masa yang sama dia mahu memajakkan tanahnya itu pada Fitri. Maksudnya ada dua orang yang dia nak pajakkan tanahnya itu. Maka di situ tidak boleh. Kerana jika dia sudah memajakkan tanahnya itu kepada Ahmad, maka tanahnya itu menjadi milik Ahmad. Seterusnya, yang ketiga, seseorang yang telah bersetuju menjadi guru tetap di salah sebuah sekolah tidak boleh untuk menjadi guru tetap di salah sebuah sekolah yang lain. Yang ini kebiasaan lah yang kita nampak. Seorang guru yang mahu yang dah menjadi guru di sebuah sekolah A, di salah sebuah contoh sekolah A, tetapi dalam masa yang sama dia nak jadi cikgu dekat sekolah B pula. Di situ ada dua kerja kan, jadi tak boleh di situ. Melainkan jika dia jadi guru tetap di sekolah A, lepas itu dia menjadi guru untuk kelas tambahan misalnya di sekolah B, yang itu tak apa, yang itu dikecualikan. Seterusnya, yang keempat, seseorang yang berkhidmat sebagai seorang pegawai polis tidak boleh berkhidmat sebagai pegawai tentera. Yang ini sudah jelas lah kan. Dia sudah bekerja, dah berkhidmat sebagai polis, lepas tu dalam masa yang sama dia nak jadi tentera pula. Itu tidak boleh. Melainkan sekiranya dia dah berhenti daripada kerja polis tu, lepas tu dia nak berkhidmat di bawah tentera pula, yang itu tak apa. Baik, seterusnya kita akan lihat kepada pengecualian kaedah. Yang pertama, seseorang yang telah menyewakan rumahnya boleh menjual rumahnya itu kepada orang yang menyewa tersebut. Maksudnya pada asalnya dia hanya menyewakan saja rumah tu, tapi lama kelamaan dia merasakan dia nak jual rumah tu. Jadinya yang itu boleh, kerana sewaan dengan jualan adalah ada kebaikan yang berbeza. Maka pada mulanya dia nak sewakan rumah tu, lepas tu dia nak jual, yang itu boleh. Seterusnya, yang kedua, seseorang yang menjadi guru tetap di salah sebuah sekolah. Yang ini yang tadilah yang saya dah jelaskan. Kemudian dia menjadi guru sambilan pada hari Sabtu dan Ahad. Yang ini nak jadi guru ni kan, bagi kelas tambahan. Yang ini boleh. Seterusnya, yang ketiga, isteri yang menyusukan anak. Tugas isteri adalah melayan suami, akan tetapi ada masa tertentu yang dia tidak boleh melayani suaminya, seperti ketika datang haid. Kita sedia maklum bahawa tugas isteri ini adalah untuk melayan suaminya, tapi ada masa-masa tertentu dia tidak boleh melayan suaminya, iaitu ketika dia datang haid. Begitu juga apa yang ada pada isteri, walaupun susu yang ada pada badan isteri itu pun adalah milik suami. Jadinya kalau isteri itu nak menyusukan anak orang lain, dia perlu meminta izin kepada suaminya. Dekat sini dia ada pengecualian lah, sebab dia nak menyusukan anak dia kan. Jadinya yang si suami ni pun ada masa-masa tertentu dia tidak boleh nak bersama-sama dengan isterinya, iaitu ketika dia haid lah. Itu saja daripada saya. Saya minta maaf jika ada yang kekurangan. Seterusnya akan disambung oleh rakan kumpulan saya. Jazakallahu khairan kasiran. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz bin Ali Muri, nombor matrik I191037665. Hari ini saya nak terangkan maksud kaedah ke-30, iaitu man ista'jala syai'an qabla awanih uqiba bihurmanih. Kaedah ini bermaksud sesiapa yang menyegera mendapatkan sesuatu bukan pada waktunya, dia dihalangi memperolehinya. Jadi dalam arti kata lain, sesuatu perbuatan yang dilakukan untuk memperolehi sesuatu bukan pada waktunya yang menyebabkan orang tersebut menanggung akibatnya. Apa akibatnya? Akibatnya adalah beliau ditegah untuk memperoleh manfaat daripada sesuatu yang diinginkan bukan pada waktunya, disebabkan oleh sikap yang suka terburu-buru atau tergesa-gesa. Jadi kaedah ni juga berkait rapat dengan kaedah sadduz zara'i yang bermaksud menyekat segala kerosakan. Jadi sadduz zara'i ni merupakan pecahan daripada al-qaedah al-usuliyah al-ammah. Jadi setakat itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Muhammad Syafiq bin Marwan, nombor matrik I1910359. Dan seterusnya saya akan membentang rumusan kaedah bagi kaedah tersebut. Kaedah ini lebih mudah difahami dengan maksud yang lebih ringkas, iaitu sesiapa yang tergesa-gesa ataupun terburu-buru melakukan sesuatu sebelum tiba waktunya. Hukum bagi perbuatan ini adalah tidak sah dan termasuk di dalam skop al-siyasah al-syari'iyah. Al-siyasah al-syari'iyah adalah mencegah sesuatu kejahatan ataupun apa-apa perbuatan yang tidak baik sebagai penutup jalan atau pencegahan bagi kemungkinan berlakunya kejahatan. Jadi, sesiapa yang melakukan perkara seperti ini akan menyebabkan dirinya terhalang ataupun tercegah dari mendapatkan sesuatu hak kerana telah melakukan perbuatan yang untuk mendapatkan hak tersebut sebelum tiba waktunya. Contohnya dalam isu waris harta. Seseorang pewaris harta membunuh pemilik harta demi untuk memiliki harta lebih awal. Maka dia akan terhalang dari memiliki harta tersebut. Hikmah kaedah ini ialah bagi mengelakkan atau mencegah dari berlakunya khianat ataupun zalim sesama manusia ataupun keluarga demi mendapatkan harta dan kekayaan. Baik, seterusnya ialah kaitan kaedah. Di sini terdapat dua kaedah yang lain dan yang mempunyai kaitan yang sama seperti yang telah kita pelajari sebentar tadi. Okey, baik, kaedah yang pertama, man istajala syai'un qabla awanihi wa lam takunal maslahatu fi thubutihi uqiba bihirmanihi. Yang bermaksud sesiapa yang berusaha mendapatkan sesuatu sebelum masanya tidak untuk mencari kemaslahatan dalam penetapannya akan menerima akibat yang sebaliknya, iaitu terhalang dari memperolehinya. Kaedah yang seterusnya ialah kaedah yang kedua, iaitu man istajala ma akarra syara'u yujazi biraddihi. Yang bermaksud sesiapa yang bersegera daripada apa yang ditetapkan oleh syarak, ia diberi ganjaran, ditolak ataupun tidak dapat. Di sini boleh kita lihat di antara kaitan kedua-dua kaedah tersebut, iaitu jika kita melakukan apa-apa bentuk perbuatan untuk mendapatkan sesuatu hak lebih awal dari masa yang ditetapkan seperti isu waris, maka kita akan terhalang atau tercegah dari mendapatkannya. Sekian, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nama Muhammad Amin Al-Khawarizmi bin Muhammad Fitri, nombor matrik I1910356. Saya akan meneruskan pembentangan yang seterusnya berkenaan dengan hukum furu' bagi kaedah kuliah yang ke-30, iaitu man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Yang bermaksud sesiapa menyegera mendapatkan sesuatu sebelum tiba masanya dihalang memperolehinya. Kita pergi kepada hukum furuk yang pertama berkaitan dengan hukum pewarisan. Harta dibahagikan setelah pewaris meninggal dunia. Sekiranya seseorang ahli waris tergesa-gesa untuk mendapatkan harta pusaka dengan cara membunuh pewaris tanpa alasan sah di sisi syarak, maka dia tertegah
Tertegah bermaksud terhalang daripada mendapat bahagian daripada harta tersebut. Pengarang kitab Al-Fiqh Manhaji mengatakan di dalam kitabnya bahawasanya pembunuh tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuh, sama ada seseorang itu membunuh dengan niat atau sebaliknya, sama ada dengan hak atau tidak. Hal ini bersandarkan kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, al-qatilu la yarithu, yang bermaksud pembunuh tidak akan mewarisi, iaitu harta pusaka. Hadis riwayat Tirmizi, nombor hadis 2109. Dalam riwayat yang lain pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa lil qatili syai'un, yang bermaksud pembunuh tidak layak menerima apa-apa, iaitu harta pusaka. Hadis riwayat Abu Daud, nombor hadis 4564. Kita pergi kepada hukum furu' yang kedua, iaitu seseorang yang menunaikan solat sebelum tiba waktunya, solatnya tidak sah. Di dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji menyebut, apabila ternyata solat seseorang berlaku sebelum masuk waktu, solatnya dianggap batal dan wajib mengulanginya sama ada dia berpegang kepada keyakinannya, ijtihadnya atau taklid. Itu apa yang disebut dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Disebut di dalam kitab Kifayah Al-Akhyar, jika ada yang memberitahu pada seseorang bahawa solatnya dilakukan sebelum masuk waktu, maka harus dilihat terlebih dahulu. Jika yang beritahu hal tersebut adalah orang yang punya pengertian atau memang menyaksikan sendiri, maka dia wajib mengulangi solatnya. Dan jika pemberitahuan itu berdasarkan ijtihad, maka tidak wajib mengulangi solatnya. Itu apa disebut dalam kitab Kifayah Al-Akhyar. Walau bagaimanapun, sekiranya perkara itu berlaku kerana tidak disengajakan, seperti tersilap selepas ijtihad dan berulang kali dalam satu tempoh masa pada waktu yang sama, maka solat itu dianggap rosak pada kali pertama dan dianggap qada pada kali kedua dan selepasnya. Syekh Muhammad Az-Zuhaili pula menyatakan, apa beliau katakan? Syekh Muhammad Az-Zuhaili menyatakan, sesiapa yang meyakini perlaksanaan sembahyang terjadi sebelum masuk waktunya atau terjadi sebagaimana walaupun takbiratul ihram, atau dia beritahu orang yang dipercayai dan diketahui yang demikian dalam waktu atau sebelumnya, maka wajib mengulanginya. Dan jika diketahui setelah berakhir waktu, maka wajib diqada walaupun hilang syaratnya, iaitu waktu. Kerana salah satu daripada syarat-syarat sah solat ialah menunaikan solat apabila tiba masuk waktu solat. Apabila salah satu daripada syarat sah solat hilang, seperti menunaikan solat sebelum masuk waktu, maka solatnya batal ataupun tidak sah. Kita pergi kepada hukum furu' yang ketiga, iaitu seseorang yang berbuka puasa sebelum terbenam matahari, maka batal puasanya. Untuk hukum furu' yang ketiga ini, saya akan menerangkan dua situasi yang berbeza. Situasi yang pertama, jika seseorang itu melakukan perkara yang membatalkan puasa seperti makan dan minum dengan terlupa atau tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Yang bermaksud, barang siapa yang terlupa bahawa dia sedang berpuasa, kemudian dia makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan makan dan minum kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari, nombor hadis 1831 dan Muslim 1155. Diriwayatkan juga dalam hadis lain, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'u wa nisyanu wa ma istukrihu alaih."
Okey, yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan terhadap umatku kerana aku segala apa yang tersalah, lupa dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, nombor hadis 2043. Justru, sesiapa yang melakukan perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan beliau tidak sengaja, terlupa dan dipaksa, maka puasanya tidak batal dan hendaklah dia menyempurnakan. Maksud di sini menyempurnakan, maka dia hendaklah meneruskan puasanya sehingga waktu berbuka. Itu untuk situasi yang pertama. Situasi yang kedua. Situasi yang kedua ialah jika sekiranya selepas itu dia mendapati bahawa dia tersalah berbuka puasa sebelum masuk waktu maghrib dalam keadaan dia yakin bahawa dia telah tersilap. Okay, maksud di sini ialah jika dia yakin bahawa dia telah tersilap berbuka puasa sebelum masuk waktu maghrib, maka batal puasanya dan hendaklah dia mengqada pada hari yang lain. Okay, itu untuk hukum furu' yang ketiga. Kita pergi kepada hukum furu' yang keempat, iaitu arak yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya atau cukup tempoh halalnya. Namun jika ia berubah menjadi cuka dengan sebab dicampurkan bahan tertentu, maka hukumnya adalah haram. Bagi mazhab Syafi'i dan Hanbali, benda yang najis tidak menjadi suci dengan berubah sifat benda tersebut. Bagi mazhab Syafi'i, perubahan dari sesuatu yang haram kepada suci atau halal hanya berlaku dalam 3 perkara sahaja. Yang pertama iaitu arak yang bertukar menjadi cuka secara semula jadi. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kulit bangkai binatang selain anjing dan babi menjadi suci apabila disamak. Dan yang ketiga ialah sesuatu yang berubah menjadi binatang hidup seperti bangkai berubah menjadi ulat kerana terjadi suatu proses kehidupan baru. Saya fokuskan kepada yang pertama, iaitu arak yang berubah menjadi cuka. Dalil yang digunakan adalah berdasarkan hadis yang mana Rasulullah SAW melarang arak yang hendak dijadikan cuka dengan mencampurkan bahan lain. Maksud di sini ialah Rasulullah SAW melarang untuk menukarkan proses arak menjadi cuka. Rasulullah SAW melarang bahawa kita meletakkan bahan yang lain ke dalam minuman arak untuk menjadi cuka. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga pernah berkata, tidak halal cuka yang terjadi daripada arak yang dirosakkan zat sendirinya. Maksud di sini ialah arak yang 100% tulen, arak tidak halal jika ada bahan yang lain dicampurkan ke dalam arak tersebut untuk menjadikannya cuka. Jika arak tersebut bertukar menjadi cuka kerana proses semula jadi, adakah kita boleh gunakan? Jawapannya ialah mestilah boleh. Kerana apa? Kerana dia bertukar secara semula jadi dan arak tersebut bukan bertukar kerana kita mencampurkan bahan yang lain untuk menjadikan arak tersebut kepada cuka. Kita pergi kepada hukum furu' yang kelima, iaitu sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Raudah At-Talibin, keldai atau binatang lain yang tidak halal dimakan atau disembelih dengan tujuan untuk diambil kulitnya atau belulangnya, haram menggunakannya walaupun setelah disamak. Alasan ia dikira haram berdasarkan kaedah tersebut, iaitu kaedah bersegera sebelum binatang tersebut mati dengan cara menyembelihnya. Maksud di sini ialah sekiranya kita mengambil binatang tersebut, contohnya binatangnya seperti babi, keldai, anjing dan sebagainya, dengan tujuan untuk menyembelihnya, kemudian mengambil manfaat daripada hewan tersebut, itu kulitnya, kemudian kita menyamaknya, adakah hukumnya akan berubah? Hukumnya tetap sama, tetap haram walaupun kulit tersebut telah disamak. Kerana apa? Kerana haiwan tersebut mati dengan menggunakan ataupun berdasarkan kaedah bersegera. Maksud di sini ialah
haiwan tersebut mati berdasarkan kaedah bersegera, iaitu haiwan tersebut mati dengan sebab penyembelihan, bukan dengan sebab yang lain, seperti ajal yang dah sampai. Okay. Hukum furuk yang keenam ataupun yang terakhir ialah sekiranya penjual menyerahkan barangan yang dijual sebelum dia menerima harga barang, maka gugur haknya untuk menahan barang yang dijual itu. Okay. Itu saja perbincangan saya pada kali ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu datang daripada saya sendiri, atas kelemahan saya sendiri. Saya akan berikan kepada pembentang yang seterusnya untuk menerangkan berkenaan dengan pengecualian kaedah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azlan Hafiz bin Kamarudin, bernombor bateri I191035581. Hari ini bahagian saya akan membentangkan dalam tajuk Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi, yang bermaksud itu sesiapa yang menyegerakan mendapatkan sesuatu sebelum tiba masa dihalang memperolehinya. Tapi bagi bahagian saya iaitu contoh-contoh pengecualian daripada kaedah ini. Yang pertama, antara furu' yang telah ulama berikan kepada kita, yang pertama contohnya adalah seperti mana perkara itu dikecualikan. Pertama, seorang hamba perempuan pada zaman Nabi, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bernama Ummu Al-Walad, disetubuhi oleh tuannya dan membunuh tuannya kerana telah melahirkan anak, maka dia tetap dikira merdeka walau membunuh tuannya. Kerana syarat untuk merdeka seseorang hamba kematian tuannya tanpa mengira cara kematian tuannya. Okey, di sini bermaksud keadaan ini syarat bagi seorang hamba tidak perlu mengetahui bagaimana kematian tuannya walaupun dah dikira bersetubuhi dengan tuannya. Okey, makna bermaksud sesuatu yang kita menyegerakan, iaitu belum kita tahu lagi benda itu terjadi macam mana. Okey, yang seterusnya contoh seorang hamba ini mudabbar, iaitu dalam bahasa Arab mudabbar iaitu seorang hamba yang dijanjikan merdeka oleh tuannya selepas kematian. Dengan itu hamba tersebut membunuh tuannya, maka tetap mendapat kemerdekaan tanpa mengira cara kematian tuan hamba di tuannya. Ini sama contohnya pada yang pertama tadi, tapi yang ini berlainan dari segi maksud mudabbar, iaitu seorang hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya untuk merdeka. Seterusnya yang ketiga, penerima wasiat membunuh pemberi wasiat. Ya, kita yang mewasiatkan kepada orang dan orang itu membunuh kita, maka penerima wasiat tetap mendapat harta atau barang yang diwasiatkan dalam iaitu yang disebut dalam kitab Al-Mughni, Al-Muhtaj dan kitab Raudah. Ini kita mewasiatkan pada orang lain, tapi orang itu yang menerima tetap mendapat harta daripada kita. Yang keempat, sepanjang suaminya tidak menjalinkan hubungan yang tidak baik bersama isteri untuk tujuan mewarisi hartanya, maka suami tetap mendapat mewarisi harta isterinya menurut pandangan yang sahih, iaitu majoriti ulama memandang perkara ini si suami tetap mendapat harta pusaka isteri yang itu sambungannya, dan juga berterusan pergaulan yang tidak baik bersama isterinya untuk menebus talak atau huluk, maka tetap tebus talaknya. Okey, maksud huluk di sini adalah
si suaminya tidak melakukan baik bersama isterinya dan tetap memilih sama ada memilih menebus talak atau tidak, maka tetap tebus talaknya. Okey, yang kelima contohnya dalam kitab Raudah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi yang menjelaskan wanita yang minum air atau ubat untuk keluar haid dan atau nifas, kemudiannya ia haid dan nifas, maka ia tidak wajib mengganti solatnya sepanjang haid. Iaitu bermaksud dalam kitab ni Imam Nawawi menerangkan seorang perempuan itu dia memakan satu ubat yang boleh mempercepatkan haid atau nifas, dan perkara itu perlu ke kita wajib mengkodokkan solatnya. Jadi di sini Imam Nawawi kata maka tidak wajib untuk mengganti solatnya walaupun dia melakukan perkara tersebut untuk mempercepatkan nifas dan haidnya. Okey, seterusnya. Yang contoh ke-6, seorang yang ingin menghindari zakat harta dan ingin menjual hartanya sebelum cukup haul, maka sah jual beli tersebut. Maksudnya di sini orang yang ingin mengelaklah kata untuk berjual untuk mengelak daripada membayar zakat, jadi dia menjual hartanya pada maksudnya di situ zakatnya tidak dibayar dan jual beli tersebut sah. Yang seterusnya ke-7, seorang yang ingin bersetubuh di bulan Ramadan tetapi dia sengaja membatalkan puasanya dengan perkara yang lain untuk bersetubuh, maka ia tidak perlu membayar kafarah. Di sini bermaksud dia membuat satu cara yang lain, iaitu pada bulan Ramadan apabila seorang yang bersetubuh pada bulan Ramadan perlulah dibayar kafarah tersebut, tetapi dengan cara lain seseorang ini melakukan seperti minum air ataupun sebagainya selain pada bersetubuh tersebut, dan daripada puasa tersebut yang membatal itu dia berniat untuk sebenarnya untuk melakukan perkara tersebut. Dan seterusnya contoh yang ke-8 itu pada pandangan Imam Ar-Ruyani, seorang yang sengaja berkata seorang yang sengaja sakit di siang hari bulan Ramadan dengan memakan atau minum ubat kemudian ia sakit, maka ia harus berbuka. Di sini dia memang diniatkan pada asalnya dia ingin sakit untuk mendapat berbuka puasa di siang hari atas sebab dia sakit. Jadi itu dia melakukan dengan meminum atau memakan ubat yang boleh dia sakit, maka hukum di situ diharuskan untuk berbuka puasa. Ke-9 pula, sekiranya isteri memotong zakat suaminya, pada pandangan yang majoriti sahih, ia tetap berhak mendapat khiyar, iaitu sama ada memilih untuk bersama suami atau tidak. Khiyar bermaksud ini adalah khiyar adalah pilih, iaitu isterinya memilih sama ada untuk bersama suaminya ataupun tidak. Sebab di segi zahirnya si suami tidak dapat memberikan nafkah batin kepada si isteri. Pada dasarnya yang zahir sama ada untuk memilih bersama suami ataupun tidak. Dan ke-10, pendapat sahih mengatakan
sekiranya tuan sewa meruntuhkan rumah yang disewakannya, maka ia tetap mendapat khiyar, iaitu apabila si tuan rumah merobohkan rumahnya yang disewakan itu, maka si tuan rumah tersebut, tuan sewa tersebut mendapat khiyar. Itu bermaksud si tuan rumah mendapat, maka maksudnya di situlah. Okey, yang seterusnya, seseorang yang cukup mencukakan arak tanpa memasukkan sesuatu bahan ke dalam arak itu, seperti memindahkan tempat panas ke tempat teduh atau sebaliknya, maka ia tetap dikira suci, iaitu apabila arak tersebut tidak meletak apa-apa pada arak itu, maka dan ia memindahkan tempat panas ke tempat teduh, maka perkara tersebut masih suci. Okey, dan yang terakhir dalam contoh yang dikecualikan kaedah ini ialah dalam kitab Ar-Rawdah, sama juga dan dikarang oleh Imam An-Nawawi, menjelaskan dalam kaedah ini, sekiranya isteri yang merdeka membunuh diri sebelum suami menyetubuhinya, maka mas kahwin tetap wajib diberikan. Iaitu Imam Nawawi kata, sekiranya isteri ini bunuh diri sebelum suami menyetubuhinya, contohnya baru nak kahwin, si isterinya telah membunuh diri dan tidak sempat dalam perkara tersebut, maka mas kahwin si suami tetap wajib diberikan kepada si isteri. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.